Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ahmad Faizal bin Muhammad dari SMK Dato' Ahmad Lenggong. Hari ini kita akan membincangkan tajuk bab 3 iaitu Matematik Pengguna Insurans bahagian 3. Okey, standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 3.1 Risiko dan Perlindungan Insurans. Objektif pembelajaran 3.13 menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan core insurance. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan deductible? Deductible adalah jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Okey, kita tengok contoh 4, buku teks muka surat 86. Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing sebanyak RM2,800, RM250 dan RM400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Okey, penyelesaian. Pada bulan Mac, kerugian yang ditanggung oleh Puan Suhaila adalah sebanyak RM2,800. Adakah Puan Suhaila boleh membuat tuntutan? Ya, boleh. Ini kerana jumlah kerugian melebihi amount deductible. Maka tuntutan boleh dibuat. Bayaran pampasan diterima oleh Puan Suhaila adalah sebanyak RM2,500, iaitu RM2,800 tolak dengan RM300. Jadi jumlah bayaran pampasan yang diterima oleh Puan Suhaila adalah sebanyak RM2,500. Untuk bulan Julai, kerugian yang ditanggung oleh Puan Suhaila adalah sebanyak RM250. Adakah Puan Suhaila layak membuat tuntutan? Jawapannya ialah tidak. Ini kerana jumlah kerugian kurang daripada amount deductible. Maka tuntutan tidak boleh dibuat bagi kerugian ini. Bagi bulan Ogos, kerugian yang ditanggung oleh Puan Suhaila adalah RM400. Adakah Puan Suhaila layak membuat tuntutan? Ya, boleh. Ini kerana jumlah kerugian melebihi amount deductible. Maka tuntutan boleh dibuat. Bayaran pampasan yang diterima oleh Puan Suhaila adalah sebanyak RM100, iaitu RM400 tolak dengan RM300. Okey, dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak RM400 sekiranya kenderaan yang diinsurans itu dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi atau individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun atau pemegang lesen memandu sementara L atau pemegang lesen memandu penuh yang kurang dari 2 tahun. Deductible lain dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans. Contoh 5, buku teks muka surat 86. Cherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama, dalam tempoh insuransnya, Cherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Cherlyn perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Cherlyn dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insuransnya. Okey, penyelesaian. Bagi tahun pertama, kos rawatan sama dengan RM8,000. Kos rawatan kurang daripada amount deductible. Jadi jumlah yang perlu ditanggung oleh Cherlyn adalah sama dengan RM8,000. Untuk tahun kedua,
kos rawatan adalah sama dengan RM210,000. Jadi kos rawatan ini lebih daripada amount deductible. Jadi jumlah yang perlu ditanggung oleh Sherlyn adalah sama dengan RM30,000. Jadi jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans sama dengan RM210,000 tolak dengan RM30,000, iaitu kos rawatan tolak dengan deductible. Jadi pampasan yang diterima oleh Sherlyn adalah RM180,000. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan co-insurance dalam insurans harta. Co-insurance dalam insurans harta adalah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Oleh itu, jika pemegang polisi ingin mendapatkan pampasan penuh atas kerugian separa yang dialami, dia perlu menginsurankan harta tersebut mengikut peruntukan co-insurannya. Jumlah insurans yang harus dibeli adalah sama dengan peratusan co-insurans darab dengan nilai boleh insurans harta. Okey, yang pertama, jika nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Dengan keadaan jumlah kerugian lebih kurang ataupun sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli. Nombor 2, jika nilai yang diinsurankan lebih kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli bagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli dan didarab dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Dan yang ketiga, jika mengalami kerugian menyeluruh, bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. Kita tengok contoh 6, buku teks muka surat 88. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. B. Rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurансkan rumahnya. B1 pada jumlah insurans yang harus dibelinya. B2 dengan jumlah RM150,000. Seterusnya, hitung nilai penalti co-insurans. C. Rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh jika dia menginsurансkan rumahnya dengan jumlah RM200,000. Hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, kita tengok penyelesaian soalan 6A. Jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail adalah sama dengan 80/100 darab dengan RM350,000. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail adalah RM280,000. Untuk soalan 6B1, bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Ismail adalah sama dengan RM25,000 tolak dengan RM2,000. Jadi bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Ismail adalah RM23,000. Untuk soalan 6B2, RM150,000 kurang daripada RM280,000. Jadi jumlah yang diinsurankan adalah kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Ismail sama dengan RM150,000 bahagi RM280,000 darab dengan RM25,000 tolak dengan 2,000. Jadi bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Ismail adalah RM11,392.86. Manakala penalti co-insurans yang dikenakan ke atas Encik Ismail sama dengan RM25,000 tolak dengan RM13,392.86. Jadi penalti co-insurans yang dikenakan ke atas Encik Ismail adalah RM11,607.14. Penalti co-insurans adalah bersamaan dengan 46.4% daripada jumlah kerugian. Untuk soalan 6C,
bayaran pampasan sama dengan RM200,000 tolak dengan RM2,000. Jadi jawapannya adalah RM198,000. Kerugian yang ditanggung oleh Encik Ismail sama dengan RM350,000 tolak dengan RM198,000. Jadi jawapannya adalah RM152,000. Jika pemegang polisi menginsurансkan hartanya dengan jumlah lebih besar daripada jumlah yang harus dibeli mengikut peruntukan co-insurance, bayaran pampasan yang dihitung menggunakan rumus co-insurance akan melebihi jumlah kerugian sebenar yang dialami. Walau bagaimanapun, syarikat insurans hanya akan membayar bayaran pampasan tidak melebihi jumlah kerugian yang sebenar. Bayaran maksimum untuk sesuatu kerugian adalah bersamaan dengan jumlah nilai muka insurans yang telah dibeli oleh pemegang polisi. Okey, kita tengok apakah co-insurance dalam insurans kesihatan. Dalam kontrak insurans kesihatan, co-insurans ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan, khasnya bagi polisi insurans perubatan utama. Dalam fasal ini, pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible sekiranya ada. Sebagai contoh, penyertaan peratusan co-insurance 80/20 bermaksud syarikat insurans menanggung 80% daripada kos perubatan yang dilindungi oleh polisi dan 20% akan ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, kita tengok contoh 7, buku teks muka surat 89. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM500 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 75/25 dalam polisinya. Hitung berapa bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Okey, kita tengok penyelesaian contoh 7. Kos perubatan selepas deductible sama dengan RM20,600 tolak dengan RM500. Jadi jawapannya adalah RM20,100. Bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans sama dengan 75/100 darab dengan RM20,100. Jadi jawapannya adalah RM15,075. Bayaran kos yang ditanggung oleh Puan Chen sama dengan 25/100 darab dengan RM20,100 tambah dengan RM500 iaitu nilai deductible. Jadi bayaran kos yang ditanggung oleh Puan Chen adalah RM5,525. Okey, kita tengok latih ekstensif buku teks muka surat 93, soalan nombor 10. Rumah Encik Adam diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurance untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM250,000. A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam. B. Encik Adam telah menginsuranskan rumahnya mengikut jumlah di A. Jika keseluruhan rumahnya hangus terbakar, adakah Encik Adam akan menerima bayaran pampasan sebanyak RM250,000? Berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok penyelesaian untuk soalan nombor 10A. Jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam sama dengan 80/100 darab dengan RM250,000. Jadi jawapannya adalah RM200,000. Untuk soalan B, tidak. Encik Adam hanya menerima sebanyak nilai yang diinsuranskan sahaja iaitu maksimum RM200,000. Okey, kita tengok pula soalan nombor 11. Buku teks muka surat 93. Kos perubatan Sofia yang dilindungi polisi insuransnya berjumlah RM10,800.
dia ingin menuntut pampasan daripada polisi insurans perubatan, utamanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300 dan penyertaan peratusan co-insurance 80/20. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia dan bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, dia punya penyelesaian, kos perubatan selepas deductible sama dengan RM10,800 tolak dengan RM300. Jadi jawapannya adalah RM10,500. Bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia sama dengan 20% darab dengan RM10,500 tambah dengan RM300. Jadi bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia adalah RM2,400. Okey, pampasan yang diterima oleh Sofia sama dengan 80% darab dengan RM10,500. Jadi jawapannya adalah RM8,400. Okey, sekarang kita tengok panduan memilih insurans. Yang pertama, ketahui jumlah perlindungan yang diperlukan. Kita mesti membuat penilaian berdasarkan kemampuan dan risiko yang dihadapi. Yang kedua, bandingkan kadar premium dan manfaat insurans yang diperolehi. Kita hendaklah membuat perbandingan dengan pelbagai syarikat insurans dan manfaat yang diperolehi. Yang ketiga, fahami skop perlindungan, terma dan syarat polisi. Kita hendaklah memastikan semua skop perlindungan, terma dan syarat polisi diteliti dan difahami secara mendalam sebelum menandatangani kontrak polisi insurans. Dan yang keempat, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Kita hendaklah mengambil pelan atau pelan tambahan yang perlu sahaja dan tidak terpengaruh dengan promosi yang tidak ataupun kurang menguntungkan atau berkaitan dengan diri. Dengan itu tamatlah sudah pembelajaran kita pada kali ini. Sebagai kesimpulannya, dengan adanya video ini dapat memberi pendedahan kepada para pelajar berkaitan dengan risiko dan perlindungan insurans. Yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan insurans termasuklah deductible dan co-insurance. Dan yang ketiga, memberi pendedahan kepada para pelajar untuk memilih insurans yang terbaik untuk diri kita. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.